Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Syamil Iman bin Luqman, 1180797. Hari ini saya hendak membentangkan tentang sebuah e-book yang bertajuk Return on Invested Capital. Dengan nama Allah yang Maha Penyayang lagi Mengasihani, aku panjatkan kesyukuran kerana dapat menyiapkan buku ini untuk meningkatkan kefahaman masyarakat tentang jual beli saham. Salam sayang kepada junjungan Nabi Muhammad SAW, keluarganya, sahabatnya dan semua kaum umat muslimin dan muslimat, sama ada yang masih hidup ataupun yang sudah meninggal dunia. Semoga kita semua mendapat keberkatan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Buku ini dikarang dan pahalanya diniatkan untuk disedekahkan kepada kedua ibu bapa. Semoga ianya dapat memberi manfaat kepada kita dan mereka di dunia dan di akhirat. Sesungguhnya apa yang dikarang adalah berdasarkan sedikit ilmu dan pengalaman yang ingin dikongsi bersama, dan segala kesilapan adalah daripada kesilapan saya sendiri, dan segala ilmu yang baik hanya datang daripada Allah Subhanahu wa ta'ala. Justru itu saya memohon maaf jika ada penulisan saya tidak menepati cita rasa pembaca, dan insya-Allah penulisan ini akan diperbaiki dari masa ke semasa. Buku ini adalah bertujuan kepada kita untuk mula berjinak dengan pelaburan saham. Terima kasih dan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okey, isi kandungan terdapat 5 bab besar yang ada dalam buku ini, iaitu bab 1 pengenalan, bab 2 formula dan pengiraan, bab 3 huraian, bab 4 aplikasi dalam pasaran saham dan bab 5 penutup. Itu Return on Invested Capital. Return on Invested Capital (ROIC) adalah suatu pengiraan yang digunakan untuk menilai kecekapan syarikat dalam menguruskan modal yang ditetapkan kepada pelaburan yang menguntungkan. Return on Invested Capital memberi gambaran tentang seberapa baik syarikat menggunakan wang mereka untuk menghasilkan seberapa banyak pulangan. Dengan membandingkan Return on Invested Capital dengan Weighted Average Cost of Capital (WACC), dapat menunjukkan sama ada modal yang dilaporkan digunakan dengan perasan. Langkah ini juga dikenali sebagai Return on Capital. ROIC selalu digunakan dalam bentuk peratusan dan biasanya dinyatakan sebagai nilai 12 bulan tahunan. Ia harus dibandingkan dengan kos modal syarikat untuk menentukan sama ada syarikat itu mencipta nilai atau tidak. Sekiranya ROIC lebih besar daripada Weighted Average Cost of Capital, syarikat mempunyai nilai dan syarikat ini akan berdagang dengan premium. Benchmark iaitu penanda aras untuk membuktikan syarikat dalam penciptaan nilai adalah pulangan melebihi 2% dan kos modal syarikat. Sekiranya ROIC syarikat kurang dari 2%, ia dianggap sebagai pengurangan nilai. Sebilangan syarikat beroperasi pada tahap ROIC-nya sifar, dan walaupun mereka mungkin tidak rendah nilainya, akan tetapi syarikat-syarikat ini tidak mempunyai modal yang berlebihan untuk melabur dalam pertumbuhan syarikat pada masa akan datang. Di sebelah kiri kita akan nampak formula ROIC. ROIC iaitu NOPAT, stand for Net Operating Profit After Tax, bagi dengan Invested Capital, iaitu dalam bahasa Melayunya modal terlabur. Apa itu NOPAT? NOPAT bermaksud Net Operating Profit After Tax dan mewakili pendapatan syarikat dari bahagian operasi jika ia tidak mempunyai hutang tanpa belanjaan faedah. NOPAT digunakan untuk menjadikan syarikat mudah membandingkan dengan menghilangkan kesan faedah kepada struktur modal mereka. Dengan cara ini, pelabur lebih mudah untuk membandingkan prestasi kewangan dua syarikat dalam industri yang sama. Keuntungan operasi selepas cukai adalah pendapatan tunai syarikat sekiranya permodalannya tidak ditingkatkan, iaitu jika ia tidak mempunyai hutang. Angka tersebut tidak termasuk dengan kos lain operasi seperti denda, charge. Ini kerana ia tidak memberikan gambaran sebenar mengenai keuntungan sebenar syarikat. Sebilangan charge ini mungkin termasuk charge yang berkaitan dengan penggabungan atau pengambilalihan, yang jika dipertimbangkan tidak semestinya menunjukkan gambaran yang tepat mengenai operasi syarikat, walaupun ia dapat mempengaruhi untung besar akhir syarikat itu. Penganalisis melihat pelbagai ukuran prestasi ketika menilai syarikat sebagai pelaburan.
Ukuran prestasi yang paling biasa digunakan ialah jualan, sales, dan pertumbuhan pendapatan bersih, net income growth. Penjualan memberikan ukuran prestasi utama tetapi tidak menunjukkan kecekapan operasi syarikat. Pendapatan bersih merangkumi perbelanjaan operasi tetapi juga merangkumi faedah dari hutang. Adalah pengiraan hybrid yang membolehkan penganalisis membandingkan prestasi syarikat tanpa pengaruh leverage iaitu hutang. Dengan cara ini, ukuran kecekapan operasi yang lebih tepat dapat dikeluarkan. Di sebelah kiri ini ada formula NOPAT iaitu operating income darab dengan 1 tolak dengan tax rate. Okey. Apa itu invested capital? Invested capital adalah pelaburan yang dibuat oleh pemegang saham dan pemegang bond di sebuah syarikat. Apabila syarikat memerlukan modal untuk berkembang, ia dapat memperolehnya dengan menjual saham atau dengan menerbitkan bond. Pemegang saham adalah orang yang telah membeli saham dalam syarikat dan pemegang bond adalah orang yang telah membeli bond. Syarikat, investor capital adalah sumber pembiayaan yang membolehkan mereka mengambil peluang baru seperti pengembangan dan perluasan syarikat. Ia mempunyai dua fungsi dalam sebuah syarikat. Pertama, ia digunakan untuk membeli aset tetap seperti tanah, bangunan, peralatan. Kedua, ia digunakan untuk menampung pembelanjaan operasi harian seperti membayar inventory atau bayar gaji pekerja. Syarikat boleh memilih dana modal untuk dilaporkan daripada mengambil pinjaman dari bank kerana beberapa sebab. Sebagai contoh, bila syarikat mengeluarkan saham, ia tidak mempunyai kewajipan untuk mengeluarkan dividen. Ini menjadikan sumber modal yang murah berbanding dengan membayar faedah pinjaman bank. Syarikat juga mungkin lebih suka mendapatkan dana melalui saham dan bond sekiranya mereka tidak memenuhi syarat iaitu untuk mendapatkan pinjaman bank yang besar dan kadar faedah yang rendah. Kita akan nampak formula invested capital. Invested capital ialah total debt tambah dengan total equity and equity equivalent tambah dengan non-operating cash and investment. Contoh pengiraan bagi ROIC. Di atas kita dapat lihat bagaimana cara untuk mendapatkan NOPAT, average invested capital dan ROIC. Pertama sekali kita tambahkan antara earning from continuing operation before interest expense and income taxes dan operating lease interest. Kemudian tolak dengan income tax. Oleh itu kita akan dapat NOPAT sebanyak RM 3.528 juta. Kemudian untuk kiraan average invested capital pula, tambah the current portion of long-term debt and other borrowing dengan non-current portion of long-term debt. Kemudian tambah pula dengan shareholder equity and capitalized operating lease obligation. Selepas itu tolak kiraan tadi dengan cash and cash equivalent dan net asset of discontinued operation. Oleh itu kita akan mendapat average invested capital sebanyak RM 21.99 juta. Perhatikan average invested capital pada tahun itu dan tahun sebelumnya dan mendapat RM 22.152 juta. Akhirnya, kita dapat mengira ROIC dengan membahagikan antara NOPAT 3.528 juta dengan average invested capital iaitu 22.152 juta dan mendapat ROIC sebanyak 15.9%. Oleh itu, syarikat ini mempunyai peratusan ROIC yang agak baik untuk syarikat. Ini terus berkembang dari semasa ke semasa untuk jangka masa yang panjang. 3. Huraian. ROIC penting dalam analisis pelaburan. Faktor pertama, mengapa ROIC penting dalam penganalisis pelaburan adalah untuk menjelaskan kemampuan syarikat untuk mengembangkan kekayaan pemegang saham. Perkara penting yang perlu diingat ialah bukan semua syarikat yang ada dapat mengembangkan kekayaan pemegang saham mereka. Sebuah syarikat sebenarnya boleh mengurangkan kekayaan pemegang saham jika ROIC syarikat tersebut lebih rendah daripada WACC dalam membiayai pertumbuhan syarikat ini. Sebagai contoh, syarikat XYZ boleh meminjam RM 100 juta dengan kadar faedah 8% untuk membuat pendapatan yang hanya meningkatkan keuntungan operasi sebanyak 7 juta setiap tahun, iaitu 7%. Oleh itu, firma tersebut akan membayar lebih banyak kepada bank berbanding pertumbuhan keuntungannya. Ini secara tidak langsung mengurangkan kekayaan pemegang saham. Kedua, kesan compounding syarikat yang mempunyai ROIC tinggi dapat menghasilkan nilai pegangan saham jangka panjang yang menguntungkan. Sebab itulah kebanyakan saham-saham kategori ini sering terdagang pada nilai lebih tinggi. Mari kita jelaskan dengan kajian kes yang mudah. Kedua-dua syarikat X dan syarikat Y mempunyai 100 untuk melabur pada tahun kosong, tahun sekarang. Perbezaan ialah syarikat X mempunyai 30% ROIC-nya, syarikat Y 10%. Kita menganggap bahawa kedua-dua syarikat melabur semula 50% daripada hasil itu dalam setiap tahun.
dalam aset syarikat baru seperti pembelian modal dan mungkin dalam penyelidikan dan pembangunan. Di pendapatan yang dilaporkan semula, RM100 syarikat X menghasilkan 609 secara keseluruhan aliran tunai untuk pelabur dalam tempoh 10 tahun akan datang, berbanding hanya 126 untuk syarikat Y. Oleh itu, jika syarikat Y ingin meningkatkan pendapatannya, ia perlulah mengeluarkan banyak ekuiti atau meningkatkan hutang mereka. Ketiga, ROIC ini dapat menjelaskan kadar kualitinya bahagian pengurusan dan operasi syarikat itu. ROIC menerangkan betapa efisiennya bahagian pengurusan dalam menjaga wang modal pelaburan dengan berkesan dalam pelaburan yang menguntungkan bagi meningkatkan kekayaan pemegang saham. Juga ia menjelaskan sama syarikat itu mempunyai nilai tersendiri yang memberi mereka kelebihan daya saing berbanding syarikat lain. Nilai tersendiri ini terdiri seperti inovasi produk syarikat yang unggul, jenama yang lebih baik dan diyakini, strategi yang unik dan kreatif. Perbezaan antara return on invested capital dan return on capital employed. ROIC membantu menentukan kecekapan jumlah modal yang dilaburkan. Ini adalah ukuran yang membantu menentukan sama ada syarikat memperuntukkan modal dalam suatu pelaburan yang menguntungkan atau sebaliknya. ROCE dianggap sebagai ukuran dalam memeriksa kecekapan operasi perniagaan dan mengukur keuntungan yang dihasilkan syarikat dengan capital employed. ROIC membantu dalam menilai prestasi syarikat dalam sektornya. Perbandingan melintas sektor menggunakan ROIC mungkin tidak efisien. Contohnya, nak bandingkan syarikat tenaga dengan syarikat IT. ROCE pula melihat syarikat dalam jangka panjang dan menilai kemampuan pengurus. Pengurusan tidak menggalakkan pengurusannya untuk menyimpan terlalu banyak wang tunai terlalu lama. Okey, formula ROIC iaitu earning before income tax darab dengan 1 tolak kadar cukai bahagian modal yang dilaburkan. Untuk formula ROCE pula, earning before income tax bahagi dengan capital employed. Untuk capital employed, kita boleh nampak ke bawah tu. Capital employed dikira sebagai hutang tambah equity tolak liability semasa. Okey, sambung. ROIC lebih penting untuk perspektif pelabur dan untuk ROCE lebih penting dalam perspektif syarikat. Perbezaan antara ROIC dengan return on asset dan return on equity. ROIC, jumlah pulangan yang dihasilkan oleh syarikat dengan kos purata yang dibanyaknya untuk hutang dan modal equity. Pulangan daripada modal yang dilaburkan dapat digunakan untuk sebagai penanda aras untuk membandingkan nilai syarikat dengan syarikat lain. Okey, untuk return on asset pula, pengukur berapa keuntungan syarikat berbanding dengan jumlah asetnya. ROA memberikan idea kepada pengurus, pelabur, penganalisis mengenai seberapa cekap pengurusan syarikat dalam menggunakan asetnya untuk menjana pendapatan. Pulangan aset ditunjukkan sebagai peratusan. Return on equity pula mengukur bagaimana keuntungan syarikat berkait dengan equity pemegang saham. Sama ada ROE dianggap memuaskan akan bergantung pada nisbah normal bagi sektor atau pesaing mereka sendiri. Mendapatkan ROIC menggunakan tradingview.com. Okey. Pertama sekali kita cari nama syarikat di dalam kotak carian. Contohnya JFTech. Okey. Kita cari. Untuk nombor 2, tekan full future chart icon. Okey. Kemudian tekan financial icon di sebelah atas tengah carta. Nombor 4, seterusnya setelah tab financial ini keluar, type return on invested capital dan tekan enter ataupun double klik di ROIC itu. Nombor 5, di sini terdapat dua pilihan sama ada quarterly atau annually. So boleh pilih mana yang berkenan. Okey, nombor 6, akhirnya kadar ROIC dapat dilihat di paparan TradingView masing-masing. Okey, inilah contoh dia, ada 10.94, 3.71. Ini adalah ROIC. Adalah antara contoh syarikat yang mempunyai ROIC yang tinggi. Okey, untuk kaunter UWC Berhad, kita nampak dia punya ROIC dia meningkat dari tahun 2019 ke 2020 dan sejajar dengan harga sahamnya yang naik. Tengok pula pada Nestle. Untuk Nestle, ROIC-nya meningkat pada tahun 2015 sehingga 2017, sejajar juga dengan harga sahamnya. Namun pada tahun 2018 hingga 2019,
ROIC-nya sedikit menurun ataupun tidak naik atau tidak turun, stabil, menyebabkan harga sahamnya juga stabil. Ini adalah counter JF-TAG. Okey, untuk counter JF-TAG kita nampak ada sedikit kenaikan pada 2017. Namun sejajar dengan harga sahamnya yang turut naik pada tahun itu. Namun pada tahun 2018 ROIC-nya sedikit menurun, menyebabkan harga sahamnya juga menurun. Dan sejak dari itu, daripada tahun 2018 hingga 2020, kita nampak ROIC-nya meningkat dari tahun ke tahun, menyebabkan harga sahamnya juga meningkat dari tahun ke tahun. Okey. Penggunaan ROIC dalam kalangan CEO syarikat. Okay. Kajian di atas dilakukan oleh River Research Group. Berdasarkan kajian, ROIC merupakan antara pengukur prestasi syarikat yang sering digunakan oleh CEO syarikat. Berdasarkan carta bar di atas, kita dapat lihat betapa berkesannya prestasi ROIC berbanding dengan fundamental analysis yang lain. Ini kerana ROIC menunjukkan pelabur sama ada syarikat itu menghasilkan nilai atau berapa banyak modal yang digunakan syarikat untuk menghasilkan pendapatannya. Penutup. Okay, kesimpulan kita dapat dari ibu ini, kita dapat simpulkan bahawa ROIC amat berguna untuk pelabur atau penganalisis syarikat dalam menentukan seberapa banyak keuntungan yang dapat dihasilkan berdasarkan modal yang terlabur. Ini menunjukkan tahap keefisienan bahagian pengurusan syarikat tersebut menunjukkan modal pada pelaburan yang menguntungkan. Oleh itu, modal yang dilaporkan dapat dikembangkan pada jangka masa yang panjang. Namun, ini tidak bermakna yang nisbah ROIC ini perlu digunakan secara tunggal. Pergabungan dengan beberapa nisbah lain seperti ROE, ROA hendaklah dilakukan kerana setiap nisbah ada kegunaannya yang tersendiri. Oleh itu, setiap trader perlulah mendalami dengan lebih mendalam tentang kegunaan setiap nisbah dalam meningkatkan keberkesanan dalam memilih saham syarikat yang berpotensi dan menguntungkan. Pesanan bersama, para pelabur perlulah bersabar dalam menempuhi segala rintangan dalam pasaran saham. Tidak kira pasaran saham Bursa Malaysia ataupun luar negara. Ingat, pelaburan itu adalah satu perniagaan yang ada kalanya menguntungkan dan merugikan. Kita perlu mendalami seberapa banyak ilmu dan mempraktiskannya sentiasa ke dalam pelaburan yang sebenar. Ini amat penting untuk kita dapat maksimalkan keuntungan dan mengurangkan risiko rugi. Itu saja untuk ibu ini dan saya mengakhiri kita punya perbetangan ini dengan ucapan terima kasih.